Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk kelas kita pada petang ini, kita akan lihat pula bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. So minggu lepas pada hari Khamis kita ada buat kelas, ya, kelas Google Meet. Tapi masalahnya saya tersilap, saya tak terrakam kita punya kelas tersebut sebab tersilap ada teknikal sikit. Tapi hari ni saya sertakan sekali lah dengan latihan yang berkaitan dengan yang minggu lepas lah. Okay, sebab saya terlupa nak bagi sekali latihan tersebut. Okay, kita cuma ada buat sesi soal jawab je hari tu kan. Okay, jadi kita sambung untuk hari ni pula, okay, yang melibatkan penyelesaian masalah. Okay, so ini adalah salah satu contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Jadi kalau soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, perkara yang paling penting adalah kita kena fahamkan soalan terlebih dahululah. Okay, so kalau untuk yang ini, untuk kita fahamkan soalan, ya, kita keluarkan maklumat dululah. Baik, so soalannya berkaitan dengan luas tapak bagi sebuah piramid yang berbentuk segi empat sama adalah 52,900 meter persegi. Jadi cari panjang sisi bagi tapak piramid tersebut. Okey. So info yang dia berikan pada kita yang dekat sini adalah berkaitan dengan info yang diberi adalah piramid. Okey, sebuah piramid. Sekejap Okey, sebuah piramid yang berbentuk segi empat sama. Ni penting lah. Okey, yang luasnya diberikan pada kita adalah 52,900. Jadi sekarang soalan kita kena cari berapakah sisi bagi tapak piramid tersebut. Baik, so ini adalah gambar piramid. Okey, jadi ini adalah gambar piramid, ya. Right, tapak dia, bentuk dia segi empat sama yang inilah. Tu bentuk dia. Jadi sekarang tugasan kita adalah untuk mencari panjang bagi sisi tapak piramid tersebut. Okey, kata kunci dia adalah segi empat sama. Jadi kita tahu bahawa kalau segi empat sama, bermakna semua sisi dia adalah sama panjang. Okey, clue kita adalah luas. Luas kita tahu adalah panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar adalah ini dengan ini. Betul? Tapi kalau kita tengok segi empat sama, sisi dia mesti nilai yang sama. Right. Jadi dekat sini kita kena gunakan kaedah yang melibatkan kuasa 2 dan juga punca kuasa 2. Okey. Nanti kita akan tengok punca 2 kuasa pula, punca kuasa 2. Right. Jadi sekarang kita tahu nilai yang diberi pada kita adalah ini. Okey, ini 52,900 meter persegi. Ini adalah luas dia. Luas adalah panjang darab lebar. Okey, so kita keluarkan maklumat panjang, silap lagi dia punya ni kan. Panjang darab lebar adalah 529,000. So bila panjang darab lebar, panjang dan lebar ni sama nilai. Betul? Jadi kita tak payahlah tulis lebar tu kan. Jadi kita boleh buat P darab P, ya, panjang darab panjang sebab nilai dia sama panjang. So 52,900. So bila P darab P maksudnya adalah P kuasa 2 sama dengan 52,900. Okey, jadi sekarang untuk menentukan apakah satu nilai bagi P, okey, apakah satu nilai bagi P, kita tengok kat sini lah. Ini adalah kuasa 2. Kuasa 2 kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Kuasa 2 bawa sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 2. So dia punya kontra lah. Jadi kita akan dapat P sama dengan punca kuasa 2
52,900. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah tekan je lah kalkulator. So bila kita dah dapat kalkulator, kita akan dapat nilai dia. P adalah 230. Jadi panjang bagi tapak piramid ni adalah 230. Okey, sekarang kita semak. Betul tak kita akan dapat kalau kita gunakan, ya, kita nak cari luas bagi segi 4 ni, okay, ni untuk semak. Dapat tak nilai yang sama 52900? Okey. So kita tahu kalau kita nak semak panjang darab lebar, panjang kita tadi adalah 230, lebar kita juga adalah 230. So 230 kuasa 2. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 52900. Okey. So inilah contoh, ya, soalan yang melibatkan punca kuasa 2. Alright. So tengok pula yang seterusnya, muka surat seterusnya. Next. Okey. So ini pula berkaitan dengan kuasa 3 dan juga punca kuasa 3. Okey. So soalan dia, Malik ingin membuat sebuah rangka, ya. Rangka. Sini kata kunci dia adalah rangka kubus daripada dawai yang panjangnya adalah 150 cm. Jika isi padu bagi kubus adalah 2197, adakah panjang dawai itu mencukupi? Okey, jadi kita kena berikan alasan lah. Baik. Ini berbeza dengan yang tadi. Okey, dia bagi kita bentuk kubus dan kita tahu bahawa kubus setiap panjang sisinya adalah sama. Okey. Semua sama. Jadi perkara yang paling penting kita tahu ada berapa sisi bagi kubus. So kubus ni ada 8 sisi yang sama panjang. Okey. So yang sama panjang maksudnya nilai dia semua samalah. Kalau kata 4 dekat sini, so semua sisi dia nilai dia adalah 4. Okey, baik. Jadi sekarang kita tengok, okey, dia nak buat rangka daripada dawai panjangnya 150 cm. Isi padu yang kita tahu bahawa 2197. Apa maksud isi padu? Okey, isi padu adalah, cara untuk mencari isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, untuk kes isi padu kubus, okey, nilai sisi dia semua sama. Panjang dia, lebar dia, tinggi dia pun sama. Jadi kita boleh anggap P darab P darab P. Sebab semua sama. Semua nilai dia sama bagi sisi, bagi kubus. Jadi bila kita tengok, kita akan dapat P kuasa 3. Sebab P ada 3 kali kan. Jadi kita boleh keluarkan, kita kata okey, P kuasa 3, okey, isi padu bagi kubus panjang darab lebar darab tinggi adalah 2197. Okey, sekarang ni kita nak cari satu sisi bagi kubus. Nak cari satu ni je. Sebab apa? Bila kita tahu ni satu sisi ni, kita boleh cari berapakah panjang dawai yang perlu digunakan. Panjang dawai tu nak buat ni lah. Yang kat sini, yang kat sini. Okey, semua rangka dia lah. Okey, yang melibatkan 8 sisi. 8 garisan tu lah. So, kita tahu P kuasa 3. Jadi 3 ni kalau kita bawa sebelah, dia akan dapat jadi punca kuasa 3. So kita akan dapat P sama dengan punca kuasa 3 2197. Yang ni you all tekan je lah kalkulator. Okey. Tadi lupa nak tekan kan, nak tunjuk macam nak cara nak tekan kalkulator kan. Sekejap kenapa dia tak mau function? Okey, nak tekan kalkulator sama juga. Untuk cari punca kuasa 3, tekan shift, tekan punca kuasa X tu, right, dia akan keluar macam tu, dan tekan je lah nombor 2197. So kita akan dapat jawapan kita adalah 13. Jadi jawapan kita adalah 13. 13 ni yang mana? Okey, 13 yang ni, 13 ni maksudnya, sekejap kenapa dia tak nak tutup? Okey, 13 ni maksudnya adalah satu sisi, panjang bagi satu sisi. Okey, sisi yang mana? Yang ini. Satu sisi ni nilai dia adalah 13. Right. Sekarang ni rangka. Rangka melibatkan bentuk semua tu. Dia punya nak jadikan kubus tu. So ada 8 sisi. So kita darablah 13 darabkan dengan 8. Jadi kita akan dapat berapa?
Okey. Tekan kalkulator, kita akan dapat 104. Jadi sekarang dia ada dawai yang panjangnya 150. Okey. Dan tolakkan dengan 104. Jadi ada lebih sebanyak berapa? 46. Okey. Jadi sekarang kita nak jawab soalan. Adakah panjang dawai itu mencukupi? So, ya atau tidak? Jadi, jawapan dia ya kerana ada lebihan dawai sebanyak 46 meter. Itu jawapan dia lah. Itu cara dia untuk kita menjawab soalan yang melibatkan kebat lah. Right. Boleh ya? Okay, next. Tengok soalan yang seterusnya. Ini melibatkan calculation, pengiraan. Okay, pengiraan ni boleh terus menggunakan kalkulator. Tetapi, ya, kena tunjukkan jalan kerja. Sebab jalan kerja sangat penting ya untuk melibatkan pengiraan. Jadi, tengok kat sini soalan E. Okay, diberi pada kita punca kuasa 2 bagi 2 1/4 ditolakkan dengan punca kuasa 3 15 5/8. Kita boleh terus tekan kalkulator, tapi tak ada markah lah, kosong. Kalau dalam exam terus tekan kalkulator, markah adalah kosong. Apa yang perlu kita buat ialah kita tukarkan dulu pecahan ini kepada bentuk pecahan tak wajar. Sebab ini jalan kerja. Okey, dan kita akan dapat punca kuasa 2 9/4 tolak dengan, okey, yang ini kita akan dapat berapa? 15 darab 8 tambah dengan 5. Ya, kita akan dapat 125. So 125/8. Kita dah hafal dah kuasa 2 sempurna, kuasa 3 sempurna. So kita tahu dah bila nak menukarkan daripada punca kuasa 2 atau punca kuasa 3 ke bentuk kuasa 2 atau kuasa 3. Okey. Dan kat sinilah kita nak selesaikan. Okey, tengok. 9 dengan 4. So kita akan dapat 3/2. Tolak 125. Berapa darab berapa 125? So kita tahu 5. So 5/2. Okey, sebab 8 punca kuasa 3 adalah 2. Right? Dan tekan, kita teruskan, kita akan dapat jawapan dia adalah -2/2. So jawapan akhir dia adalah -1. So jalan kerja ni perlu ditunjukkan. Okey, kenapa? Sebab ini satu markah. Right? Ini satu markah. Jawapan akhir lah. -1 tu satu markah. So 2 markah biasanya soalan yang macam ni lah. Jalan kerja perlu ditunjukkan. Jangan terus tekan kalkulator. Kalau kita nak tekan kalkulator, pastikan kita tunjuk jalan kerja tu betul-betul. Boleh tekan kalkulator yang dekat sini. Maksudnya dekat sini, step yang ini kamu boleh tekan kalkulator. Tapi kamu kena tunjuk dulu. Ya, macam mana 2 1/4 ni tukarkan pada bentuk tak wajar dan kamu dapat 3/2, kamu kena tunjuk dulu. Step kena tunjuk. Ya, tak boleh terus dapatkan jawapan akhir. Tak boleh. Salah lah ya. Okey, baik. Sekarang tengok H pula. Okey, untuk H, -5 kuasa 2 tambah punca kuasa 2, 27/9 tolakkan dengan 2 kuasa 3. Okey, yang ini pun sama. Kena cari nilai ini dulu. Tukar yang ini, tukar yang ini. So, kita akan dapat ini -5 darab 2. -5 punca -5 kuasa 2 adalah 20. Kenapa pula dia keluar yang ini? Okey, 25. Tambah punca kuasa. Okey, ini darab, ini tambah 25/9 tolak dengan 8. Sebab 2 kuasa 3, 8 kan? Okey, dan baru kita selesaikanlah. 25 tambah, okey, ini punca kuasa 2, 5/3 tolak 8. Right. So, dah selesaikan. Okey, pastikan semua ini mempunyai penyebut yang sama. So, ini kena darab 3, ni kena darab 3, ni kena darab 3, ini pun kena darab 3. So, kita akan dapat 75/3 tambah 5/3 tolak 24/3. Jalan kerja ni kena tunjuk betul-betul. Sebab markah ya. Dan jawapan akhir kita akan dapat 56/3
tukarkan jawapan ini ke dalam bentuk pecahan nombor bercampur. So jawapan akhir kita adalah 18 2/3. Step tu kena tahulah. Okey, so mana penganggihan markah? Ya, biasanya kita akan dapat dekat bila kita menukarkan, okey, punca kuasa, right, kat sini 1 markah, sini 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Biasanya soalan panjang macam ni melibatkan 3 markah lah, 3 atau 2 markah. Depends lah pada soalan yang diberikan pada kita. Alright. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini, ya, yang berkaitan dengan soalan kita, ya, yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, nanti saya akan bagi soalan yang berkaitan lah. Baik. So, saya rasa itu sahaja. Sekian. Terima kasih.